how's how are you everyone this week? Okay. Semua okay ke? Okay, madam. Okay. Okay, madam. Alhamdulillah. Okay, madam. Okay. Sepatutnya we gonna have test this evening, but because some of you already last week ada kawan-kawan told me that some of you ada test, so kita postpone the test next week lah. Okay. So we're gonna continue our syllabus. So this is the second last chapter. So insyaAllah next week, kalau tak ada apa-apa halangan, we gonna finish our syllabus lah, and then we gonna focus for mini project. Okay, for the lab section we already cover. For the lab section, kita dah already settle 4 labs, lab 1, lab 2, lab 3 and lab 4. So you just submit the lab report. And then next week we're gonna have test 1. Dah lambat ni sebenarnya, tapi tak apa. Okay, so for this week, for lab session, kita tak akan buat lab sebab kita dah habis lab. Suppose kita buat mini project lah, but this week for lab session, I give you time for do your revision test 1. I already upload the example of test. Okay, saya share my slide. Can you see my view monitor, my desktop? Boleh. Okay, so if you go to the Google Classroom, I already upload revision for test 1. Okay, so for ada ni. Ada student nak masuk. Okay, for lab session, which is tomorrow, kan? Esok kan? Lab session for tomorrow, and also for Wednesday, for different group. So kita tak akan buat lab, kita terus buat revision. Okay, so I already give you 2 sample of a previous test and also the recommended answer scheme of the test. Okay, so this is example of test. Okay, so you can do by yourself the revision, but if you have any question, you just ask me, no problem. Okay. Okay, back to the our syllabus. Okay, so for class today, we're gonna have chapter 5, parallel input-output port. Okay, so this chapter is about how we gonna communicate ataupun integrate input-output port ataupun any peripheral with our microcontroller kan.
So let's say kita ada LED ke, we have a 7 segment ke, we have a monitor, switch or sensor. How we gonna integrate all these peripheral connected to the microprocessor? Okay? Ada ke yang nak join? Saya tak boleh besarkan lagi rasa. Okay? Okay, so for peripheral, we can categorize into two. One is the input, one is the output. So you can configure whether I or O. Okay, this is our microcontroller 68 has C12. 68 has C12. So yang ni kita pakai Dragon board MC9S12DT ni. Okay, you can see here dia ada 112 pin. 112 pin. So you can see here for each pin dia ada label-label kan. Okay, ini pin reset. So kalau nak reset apa tu? Pakai this pin, VDD, manogram, and so on lah. Okay, and pada masa yang sama juga, you can see here, for example here, ni. We have PA0, PA1, PA2 until PA7. Okay, ini maknanya adalah port A. 8 bit. PA0 until PA7. Mana lagi portnya? Ni. Ini kita ada port B, PB0, PB4 sampailah PB7. So ini adalah port B. Okay, ini adalah port H. Ini port E. Banyak lagi lah. A, B, C and so on lah. Okay. Ni. So this is has C12 input output port Okay, kalau port A kita ada 8 pin, PA7 anti PA0, same equal to port B, port E, port H, port J, port K, port M. Okay, kalau port J hanya ada 4 pin saja. Kalau port K 7. Okay. Lepas tu kita ada juga nama port dia PAD1 sampai PAD2. Yang ni memang special for analog analog to digital converter. Ni. Lepas tu kita ada port L, port U, port V, port W lah. Banyak port sebenarnya. So which port yang kita boleh sambung kepada input? Which port yang kita boleh sambung kepada output? Okay. Okay, so first how we gonna addressing input output port. Dan sekejap saya nak tengok ni sekejap. Tak ada yang kat sini dia tunjuk tu. Tak apalah. Okay, ini contohnya
Okay, let's say you want to use our microcontroller untuk nyalakan 7 segment. 7 segment. So, you sambungkan 7 segment dekat ni microcontroller. Tapi sebelum sambungkan kepada microcontroller, kita ada satu buffer chip ni untuk naikkan dia punya voltage ataupun current lah. You tak boleh sambung direct. Okay. So you tengok kat sini, dia guna port mana? Dia guna port mana? Port B. Dia guna port B. Okay. So boleh guna port mana juga, tapi kena tengok dia punya ni jugalah. Okay, sekejap. Okay, so how we gonna assign the port? Okay, how we gonna assign the port? Ada lagi tak yang nak join? Saya nak besarkan screen. Okay. So this is how we gonna assign the port dalam our punya programming. Okay, sebelum you sambung you assign the port programming, kita ada satu register memang untuk data. Okay, sekejap ada gangguan. Okay, sorry everyone. Okay, so for each data is assigned and okay, saya besarkan slide Okay, bila you nak bila you dah pilih port, katakanlah you pilih port A ataupun port B tadi. Port B tadi dia adalah bidirectional So port B dia boleh jadi input or dia boleh jadi output. So how we gonna assign port B port B will become output or port B will become input. So kita boleh pakai, kita ada satu register, nama dia adalah data direction register ataupun kita panggil dia DDR. So the short form is DDR. So DDRX. DDRX. X is indicate the port name. So kalau kita guna port B, so you bila you write your programming, you kena tulis DDRB. Kalau you pakai port A, you kena tulis DDRA. Maknanya indicate this is for port A. Okay. And then katakanlah port B. Port B kan ada port B dia ada PB0, PB1 until PB7 kan. Dia ada 7 bit. So
you nak assign or leads to input ke output is depends on you punya application lah. Ada lagi yang nak join? Sekejap saya. Baru 13 orang. Okay? Okay, so kalau you nak jadikan port B tu sebagai output, you setkan 1. Kalau you nak jadikan port B tu as input, so you set the DDRX register to be a 0. So DDRX1 it will become output, DDRX0 it will become input. Okay, contoh this one. Configure port A for output. So this is A lah. X become A. Okay, move B hashtag $FF. FF ni dalam hexa kan? So FF kalau dalam binary adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, move 1, 1, 1, 1, 1. Move 1, 1, 1, 1 ke dalam DDRA. So, maknanya port A become output sebab semua 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So, kalau 1 output, kalau 0 input. Okay, now we want to configure port A for input. So, we move 0 to DDRA. 0 ni dalam hexa, tapi kalau dalam binary pun 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. So, now port A become input. Okay, kalau kita buat macam ni, 5, 5. 5, 5 maknanya kalau kita convert dalam binary which is 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So apa maksud dia? So port B tu jadi apa? Anyone? Ada idea? Ni. Kalau saya letak 1, 1, 1, 1 semua jadi output. Port A jadi output. If I give you 0, 0, 0, 0, port A become input. But now I give 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. So, ada 0, 1, 0. Hello? Hello pula. Tak clear. Apa jawapannya? Input dan output. Yeah, so maknanya PB0 jadi apa? 1 jadi output. PB1 jadi input. Input 1, input 1, input 1. Ni I. Ni O ni bukan 0 ni. O. 1, 1, 0. Okay, so maknanya selang-seli lah. Katakanlah saya nak buat macam ni. Let's say I want PB 0 until PB port B3 jadi output. PB4 until PB7 jadi apa ni?
input. So berapa nombor saya kena bagi? So saya kena buat move hashtag dollars berapa? Kosong 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 satu satu satu. Yes, 000 111. Ataupun kalau saya tukar dalam hexa, hashtag ni dollars ni. Hashtag berapa? 00011 tukar dalam hexa 0F. Betul? Betul tak? Betul. Okay, clear Okey madam. Okay, Alhamdulillah. Okay, ni kita tengok Okay, ni contoh-contoh yang lain lah. Okay, kita move FF, maknanya B jadi output lah. Sebab kita set 1111, 1111, all port B become output. Okay, kita simpan, kita store content dekat register A, masukkan ke dalam port B. Okay, yang ni kita masukkan ini ke dalam port B, nilai 67 ke dalam port B. Okay, move 00 DRC, maknanya port C lah. Port C become input. Ataupun masukkan apa content dekat port C ke dalam eBuf. Okay, this is example how we gonna use input output port operation. Okay, so for preferer kita boleh sambung pada any input output port lah. Okay, sebelum tu saya nak tanya, okay, apa example preferer input? Apa example preferer for output? Okay, for output dulu. Apa example dia? Kalau LED, it will become what? Input or output? LED. LED input ke output? Kita LED output. LED output. Kalau saya ada Motor. motor, Buzzer madam. buzzer and so on lah. So it consider as output. Kalau input, example, Sensor. sensor lagi, LDR. LDR, keypad, Push button. switch, push button and so on lah. Okay? Okay, for our syllabus, kita tak fokus kepada motor semualah. Kita fokus kepada LED. Sebab mini project kita pun banyak pakai LED. So, kita akan try to interface with LED. Okay? Okay, because we choose LED as our output, so we have to know the requirement to on the LED. So kalau nak onkan LED, typical LED typical LED yang biasa tu 10 milliampere current dia dan voltage drop dia is between 1.6 until 2.2 volt. Jangan terlebih. Ni pun jangan terlebih daripada 10 mili. Kalau terlebih, terbakar LED awak boleh terbakar. Okay.
Jadi yang saya setting itu. Tak apalah. Okay. So untuk interface with LED, kita nak interface dengan LED, ni LED. Kita nak interface dengan controller kita, microcontroller kita tahu dah tadi dia 2.2 volt kan. 1.5 hingga 1.2 volt, lepas tu 10 miliampere. Tapi our punya microcontroller ni output dia mungkin besar, mungkin terlebih daripada 2.2 volt, saya tak lupa, ataupun kurang daripada 1.5 volt. So you tak boleh sambung direct lah. You ambil port B, ambil wire sambung ke LED. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena letak resistor. Dan ataupun kita boleh pakai resistor dengan diode. Ataupun kita panggil buffer drive yang tadi tu lah. So ini kita panggil limiting resistor lah, limiting resistor untuk limit the current to LED lah. Kalau tidak LED kita terbakar. So kita boleh pakai positive direct drive ataupun inverse direct drive. So apa beza antara semua ni adalah kalau positive direct drive, cathode you sambung kepada ground, anode you sambung kepada microcontroller. Kalau inverse, micro C you sambung kepada cathode. Terbaliklah, either one. So make sure bila sambung kepada LED, polarity LED tu betul. Okay? So bila sambung positif. Okay. Okay, ini adalah example of LED on the Dragon Board 12. Kita ada dua jenis. Kita panggil dia common anode. Satu lagi common cathode. Common anode and common cathode. Okay, kalau example ni, this is common anode or common cathode? Anyone? Anyone, this is common anode or common cathode? Kalau you nak tahu which one is common anode, common cathode, you tengok cathode ke anode yang disambungkan sekali? Anode. Ya ke? Bukan? Common cathode. Common cathode, why? This is common cathode sebab all the cathode you sambung sekali ke ground. Ni ground so this is common cathode. Anode dia disambung kepada PB yang lain. Disambung kepada port B yang lain-lain. Mungkin yang ni port B ni awak nak bagi input 0. Mungkin LED ni you nak bagi 1. And so on lah. So this is common cathode. Okay, so my question is, kalau you nak nyalakan, kalau for example, you want to on this LED, I want this LED on.
this one off, this one on, this one off, on, selang-seli lah. Sini saya kena bagi 1 ke 0? 0. So, 0. Kat mana madam? Kat sini dekat PB ni. PB ni Zero. output dia 0. 0. Biru Kalau kan you nak, One. kalau you nak nyalakan LED, sini kena bagi apa? Voltage One, ke, one. positif ke? You kena bagi Voltage. positif, sini negatif kan? So sini you kena bagi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. So baru LED ni nyala. LED ni off lah. Sebab yang ni 0, yang ni pun 0. Ground kan? 0, 0. So no current flow. So automatic the LED will be off. Okay? Okay, kita tengok programming dia. Kita tengok sikit dia punya programming. Okay. Apa function move $FFDDRB? Maknanya port B become port B. Output. Port B become output kan. 1111 1111 FF. So port B become output. Okay, lepas tu B set DDRJ. B set DDRJ 02. So ni port J Port J. Ni sebab kita guna satu port J kat sini. Okay, kita jadikan port J adalah Output. kita jadikan port J adalah output. Yes. 02 ni kalau kita ni 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 kan. Kalau kita convert dalam binary. So ini adalah PJ0. Ni adalah PJ1. So kenapa kita tulis kat 02? Sebab kita hanya guna PJ1 sahaja. PJ1 sahaja jadi output. Okay? Okay, so and then we move hashtag 0F ke dalam port B. What happened here? Kita hantar 0F ke port B. So LED mana yang nyala? Zero F madam. Ya. 7654. 0123. 0F. 0123 nyala. Ya, ini LED ni yang nyala. Sebab 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. So ni 0F. So LED bawah ni nyala. Ya, terbalik betul dah you cakap tadi. Terbalik. Cuma you ingatkan yang ni atas kan. Okay. Lepas tu B clear PTJ 02. So port J ni hantar untuk kosong. So port J ni set kan hantar dia kosong. Kalau you hantar kat sini 1, what happen? Port J ni 1. Tak jadi. Ya, LED tak nyala sebab 11111. Okay? Okay. Okay, ni the explanation of the programming move B FF DDRB. So semua port B become output.
Lepas tu kita setkan port J yang ni saja yang kita nak setkan dia sebagai output. Yang lain unused unused. Okay? Lepas tu kita hantar ke port B, so off, LED ni saja yang nyala. J ground Okay. Sekarang kita tengok 7 segment. Kalau kita sambung kepada 7 segment. 7 segment ni udah belajar ni dalam digital system. Okay, 7 segment ni memang glamour lah, apa tu? The application is very vast lah, because when we using a 7 segment, kita boleh display form, kita boleh display numbers kan. So 7 segment ni sebenarnya LED juga, tapi kalau LED ni kita susun straight kan. Sekarang LED ni kita susun dalam bentuk macam ni. So kita susun dalam this position. Itu saja beza LED 7 segment dengan LED yang macam ni. LED ni cuma nampak straight line. Okay, ini example of 7 segment that we have lah. So 7 segment pun kita ada common cathode ataupun kita ada common anode. So kalau common cathode, kalau common cathode nak nyalakan LED, kena bagi LED on, you kena bagi input 1. Nak LED off, you bagi 0. Tapi terbalik dengan common anode kalau you nak nyalakan LED, you kena bagi 0. Kalau you nak offkan LED, you kena bagi 1. Okay, katakanlah I want use to common cathode, saya nak display huruf 2. LED mana nyala? So for 7 segment dinamakan macam ni Ni LED A, B, C, D, E, F, G. So kalau saya nak nyalakan huruf 2, I want to display number 2. So saya kena nyalakan yang mana? Anyone? A, B, G, E, D. A, B, G, E, D. So gini kan? So yang ni off, yang ni off. Ni. So tadi saya want to display number 2 kan? So yang kena nyala A, B, D, E, G. C dengan F mesti off. 0 lah kena bagi. So ini dalam binary. Kosong, 110, 1101. So kalau saya tukar dalam hexa, this one nilai dia adalah 6D. 6D. Okey, boleh? Okay. Boleh madam. So kalau you nak nombor-nombor lain, ini programming you kena buat lah.
Okey, cuba you baca soalan ni sekejap. Okey, programming ni dia nak display 1 and 2 dekat 7 segment lah. So yang ni nak display nombor 1. Nak display nombor 1. Yang ni nak display nombor 2. Yang ni nak display nombor 1. Yang ni nak display nombor 2. So macam mana kita nak write the programming? Okey, kalau nak display nombor 1, nilai dia dalam hexa adalah $06. Dan kalau you nak display nombor 2 adalah $5. Communicator. Okay. So this is the programming. So mula-mula sekali you jadikan, you set port B become the output lah. So that's why move FF to DDR-B. Okay, because we use 2 port, so the port A also you have to set as the output lah. So move $FF to DDR-A. Okay, setakat ni boleh? Clear? Boleh ke? Okay. Okay. Boleh. Display segmen 1 dekat port B, hantar 06 to port B, and bila kita nak display 2 dekat port A, kita send 5B ke port A. So itu saja, that's all for our programming lah kalau kita nak display. Okay, ini adalah multiple 7 segment lah. Kita nak nyalakan 7 segment serentak. Katakanlah you pergi hospital ke, you pergi mana-mana kan, ada counter kan. Pergi klinik kan, okay. Number 12 masuk jumpa doktor. So, how we gonna set that one? Okay, kita akan gunakan multiple 7 segment display. So, yang ni kita guna multiplexer. Multiplexer ni you dah belajar ni dalam digital system. So, bila kita guna multiplexer, LED, salah satu LED saja yang nyala pada masa, pada satu-satu masa. Hanya ada satu LED saja nyala pada satu masa. Tapi macam mana kalau saya nak display 103, saya nak nyalakan 33 serentak. Tapi dia kata hanya satu LED saja dinyalakan pada satu-satu masa lah. When we use multiplexer, automatic we only have one output will be on at certain time. So macam mana kita nak nampak 103? So what happen is actually kita kita on off the LED laju.
Bila kita onkan LED tu secara laju, on off laju, kita akan nampak all the 7 segment tu display simultaneously, serentak. Walaupun sebenarnya hanya satu LED saja nyala pada satu-satu masa. Sorry ada seorang lagi ni. Ni. Only one digit will be on for short period. Tapi because of our eyes, kita punya mata kita ni dia macam ada delay sikit. Kita nampak all the 6 digits appear at the same time. Okey, boleh? Konsep dia macam TV lah. Kalau TV tu sebenarnya you tak nampak serentak tu. Okey, boleh? Boleh, madam. Okey. Boleh, madam. Okey, tadi adalah LED. Now switch. Okey, untuk output kita ambil LED. Untuk output kita ambil LED, untuk input kita ambil switch. Nak bilang sikit lagi. Ini penting untuk you buat mini project nanti. Cuma saya tak sure lagi boleh tak kita buat mini project ni ataupun kita kena buat mini project yang programming saja. Nanti saya inform balik you lah later. Okay. So kita guna DIP switch. DIP maknanya dual inline package. DIP ni maksud dia dual inline package. Kita ada satu package switch. Dia duduk sebaris macam tu, ada 8 switch. Lepas tu dia ada dua ni, sini on, sini off. So dia ada button sini kan. Kita gerak sini on, kalau kita gerak sini off. Itu kita panggil dual inline package lah. Okay. So kalau kita switch input ke output? Input. Input. So bila switch adalah input, kita kena bagi 0 ke bagi 1 dekat data direction register. Bagi 0 ke bagi 1? 0. 0. So contohnya yang ini Contohnya yang ini. Contohnya yang ini. Ni. Ni ada switch 8 switch ni. Okey, ni gerak ke sini. Kalau kita punak dia duduk sini, off. Kalau punak dia duduk sini, off. And so on lah. Okey. Okay, contohnya how do you write a program that can turn on all LED? Kita nak turn on all LED dekat Dragon Board. If one of the DIP switch is, okay, kita hanya ada satu switch. Kita nak nyalakan semua 8 LED. So, what we can do is, so untuk LED kita kena setkan satu port. Okay, for example dia guna port B. So port B become LED. Switch, kita ambil satu saja port, dia pakai port H. So katakanlah ni microcontroller, sini port H, sini port B. PB0, ni pin ni lah.
Ni port H. So for port B ni sambung kepada LED lah, 7 segment ke apalah. So yang ni sambung kepada switch port H. Okay, so what is what is the programming? Ni. So DDRB FFF. So semua 1 to become the output. Okay, untuk setkan port H kita guna yang hujung ni saja. Yang ni, yang lain semua unused. So kita kena bagi dia zero sebab kita nak setkan dia sebagai input. So be clear H0. Okay. Okay, so itu sajalah for programming. So kena ingat kita kena set dulu port tu, determine dulu whether the port is input output, kita boleh pakai DDRX. Data direct register untuk determine the port is input or output. Okay, so this is the issue when we integrate the peripheral with microcontroller. So these are the some issue lah yang kita kena ambil cakna juga when we integrate with the sensor atau apa-apalah. So sebab kadang-kadang the electrical compatibility dia tu tak sama. Katakanlah micro C ni dia punya output 2 volt. Tapi you punya sensor nak 5 volt. So sampai kesudah lah. Memang tak on lah sensor you. So kena ada satu buffer ke interface IC lagi to make it untuk interact between this sensor and the microcontroller. So the two major concern adalah voltage level dengan current drive lah. Sama ada voltage dia cukup ataupun terlebih, ataupun current dia cukup ataupun terlebih. So yang ni saya tak nak pergilah. So yang ni saya tak nak pergi. Cuma for your information lah. Kita kadang-kadang you tak boleh nak sambung micro C direct dengan sensor tu terus macam tu. Cannot. Because sometimes the microcontroller and also the peripheral not compatible. Okay, so these are the extra knowledge that you have to know. Okay, so saya tak akan pergi detail lah yang ni. Okay, itu saja for class today. Any question? Boleh ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. So nanti next week kita akan masuk sedikit introduction to mini project But for this week untuk waktu lab nanti esok dan hari Rabu for different group. So tak ada kelas, cuma you buat revision for test lah. So saya dah bagi extra example of test lah. Okay, itu saja. Any questions setakat ni? Ada apa-apa soalan lain? No question. So far so good, madam. Okay je, madam. Okay. Okay, bolehlah. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Madam. Madam. Salami, sorry tadi ada kelas. Bila? Boleh. Beg Mina tu,
Ada. Rektor. Kertas kerja. Melalui Dr. Pah, lepas tu ke melalui rektor. Dr. Pah. Ah, lama dah. Tapi sebab lambat dapat kelulusan. Oh, tak check lah pula. Oh, ya ke? Oh, saya tulis lah pula yang tu. Sebab dia YouTube ML. Saya tak check lah pula tu. Hmm. Hmm. Okay. Sebab kita ambil ML, apa tu, ML Studios tu, ML tu kalau kita tengok dia punya YouTube channel, dia memang lebih kepada akademik. Ah, ah, okay. 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 Nanti saya check dengan AJK. Okay, terima kasih Dr. Amy.
nak pergi jalan. Hello. Nak pergi jalan ke? Nak tidak. Kita ni.